Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang hormati Tuan Imam, pengerusi timbalan ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya dapat lagi kita bersama-sama pada pagi ini menyambung lagi kuliah subuh ini, dan kita solat fardu subuh secara berjemaah. Dan diberi lagi kita umur buat seketika ini sebelum bila-bila masa sahaja daripada saat dan ketika ini kita akan berpindah ke alam yang berikutnya, alam barzakh, kemudian seterusnya alam akhirat. Itulah perjalanan hidup kita. Walaupun baru ni kita menyambut ma'al hijrah, tapi kita sedar tak sedar kita sentiasa dalam keadaan hijrah, berhijrah, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu alam ke satu alam. Dulu daripada alam roh, kemudian berpindah ke alam rahim. Sekarang kita sementara di alam dunia ni seketika, tak lama lagi kita ke alam barzakh. Akan datang kita di alam mahsyar, alam akhirat. Semua akan dibangkitkan, dihimpunkan di mahsyar. Kemudian kesudahannya syurga ataupun neraka. Duduk tengah-tengah tak ada, syurga ataupun neraka tak ada tengah-tengah. Jadi insya-Allah kita menyambung hari ini. Itu kalau dalam buku ni iaitu Wahdaniyah dah sudah kan? Palu. Habis dah rasa. Wal hasil. Wal hasil itu cerita munfasil mutasil lah. Itu. Kam yang apa ni? Kam yang 6 tak apalah. Jadi masih lagi wahdaniyah sikit lagi lah. Walaupun penerangan tu dah habis dah itu. Dah habis dah. Ini kudrat kudrat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata tuan guru pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, sifat yang ketujuh iaitu al-qudrah, al-qudrah. Susunan 20 tu yang ketujuh lah, dan yang ketujuh. Tapi dari sudut kumpulan sifat itu, dia adalah yang pertama sifat ma'ni dia gelar, sifat ma'ni. Itu kita dah habis dah. Sifat salbiyah, sifat salbiyah. Dia ada 4 daripada 20 tu, ada 4 apa ni? Boleh dipanggil kumpulan kelas pembahagian Yang pertama dia sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah iaitu sifat yang dibangsakan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat nafsiyah ada satu sahaja, iaitu wujud. Sifat nafsiyah ada satu, wujud. Kita yakinlah belaka Allah Subhanahu wa taala wujud kan?
Cuma ada beza lah. Itu dua pandangan ulama, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari kata wujud itu bukan sifat, dia kata. Wujud itu adalah zat yang maujud. Imam Abu Hasan Asy'ari kata pandangan dia. Adapun Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata wujud itu adalah haliyah, hal keadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Betul ada setengah di Indonesia orang belajar sifat 19 kan? 19. Jadi wujud itu bukan sifat. Wujud adalah zat yang maujud. Gitu. Tak bukan sifat dah. Jadi kita pakai pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maknanya wujud itu adalah sifat, tapi dipanggil haliyah. Cerita zat. Kan? Bagaimana zat Allah SWT? Wujud saja. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua ada 5 sifat, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Ini sifat ni disebut salbiyah. Asal pada perkataan salbun, menolak barang yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Fardu ain kita belajar ni. Itu sifat salbiyah itu supaya apa? Supaya menolak ataupun membuat waham tentang Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu wujud Allah Taala. Macam mana wujud Allah? Wujud Allah tu tiada mula, tiada permulaan, wal awal. Qidam. Kemudian wujud Allah SWT itu tiada kesudahan, baqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap semua manusia ni, makhluk ni semua akan binasa. Yang kekal Allah SWT. Kemudian bagaimana wujud Allah? Tidak serupa dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak serupa dengan yang baharu. Bagaimana wujud Allah Ta'ala? Qiyamu ta'ala bi nafsi, tidak memerlukan tempat berdiri. Bagaimana wujud Allah Ta'ala? Minggu lepas, wahdaniyah, esa, tidak berbilang-bilang. Hari ini kita masuk iaitu sifat kudrat. Kita celek-celek mata atas dunia ni, kita celek mata keluar di atas muka bumi ni, alam dah ada dah. Langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganas, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia ni semua dah ada dah. Ada manusia yang dulu pada kita, ada. Yang tua pada kita dah ada dah. Kita baru ada. Lalu kan? Cikgu lah itu berapa tahun mula tu? 56 lah, 56. Hari tu 55 tak ada lagi. 55 tak ada lagi. Masuk tahun 56, lahir atas muka bumi ni. Lahir atas muka bumi. Lahir cokoh dah alam ni ada. Langit, bukit, gunung, alam ni semua dah ada dah. Cokoh dah ada dah. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan mestilah ada yang menciptakan alam, kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Manusia semua dari sudut akalnya, dari sudut logiknya, mestilah alam ni ada, tidak ada dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakan. Atau kafir sendiri pun, secara logik pikiran. Hei Muhammad, jika kamu tanya kepada orang kafir Quraisy itu siapa yang menjadikan langit bumi, nescaya mereka itu mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi secara fitrahnya. Maknanya dia percaya ada Tuhan yang jadi, tak boleh takkan jadi sendiri alam ni. Begitu kan? Jadi ini kudrat. Apa kudrat? Artinya kuasa. Kudrat Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap suatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat
yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradah. Begitu. Jadi maha kuasa Allah memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Jadi sekurang-kurangnya dia panggil rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya inilah yang pertama sekali, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu. Makhluk ni daripada tak ada kepada ada, kan? Tanpa sebarang material, tanpa sebarang bahan mentah, tak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, maknanya Allah Taala kata jadi, maka jadi. Urusan dia tu kun fayakun, maka jadi. Apabila jadi, maka jadi, kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Cuma dalam ni tak sebut. Sekurang-kurangnya Allah berkuasa mencipta daripada tiada kepada ada. Kemudian selepas Allah Ta'ala ciptakan kita, contoh kita ambil diri kita lah. Selepas Allah Ta'ala ciptakan kita, dulu kita berada di alam roh, kan? Kemudian masuk ke alam rahim. Lepas tu dijadikan daripada daripada seketul darah, segumpat darah kepada seketul daging. Seketul daging 40 hari kan? 40 hari. So 120 hari dalam kandungan itu ditiupkan roh, kan? Jadi asalnya kita daripada tak ada, Allah Ta'ala ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Tu menciptakan. Ya. Kemudian bila kita ada, Allah mengekalkan ada kita. Allah Ta'ala mengekalkan pula ada kita. Jadi kita hidup ni berapa lama dah? Kan? Saya 38. Maknanya hidup dah 38 tahun. 38 tahun dah hidup. Cikgu berapa? 66. Maknanya 66 tahun dah hidup. Jadi siapa yang mengekalkan 66 tahun hidup ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala cipta daripada tak ada kepada ada. Kemudian mengekalkan 66 tahun sekat hari ni hidup atas muka dunia ni, Allah Ta'ala kekalkan. Istilah dia panggil ijad dan indah. Ijad Allah Ta'ala jadikan daripada tak ada kepada ada. Kemudian indah Allah kekalkan ada. Jadi kekal lah 34 tahun atas dunia ni lah. Ya, 34 tahun. Lepas tu Allah Ta'ala membinasakan. Allah sampai masa Allah Ta'ala membinasakan semua makhluk. Lepas tu Allah Ta'ala mentadbir. Bukan saja Allah membinasakan dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala yang mentadbir. Mentadbir alam. Bukan Allah Ta'ala buat lepas tangan. Lepas Allah ciptakan alam ni sendiri je, bergerak sendiri. Itu pahaman Mu'tazilah. Pahaman golongan liberal dia kata lepas Allah Ta'ala ciptakan alam ni, lepas tu alam tu bergerak sendiri. Ataupun alam tu siap dengan package, memberi bekas, kan? Ini pahaman Mu'tazilah kata begitulah. Ya, contohnya Allah Ta'ala jadikan air siap dah package dengan menghilangkan haus. Allah Ta'ala jadikan makanan siap dengan package mengenyangkan. Allah Ta'ala jadikan ubat siap dengan package menyembuh. Gitu. Maknanya pada ubat tu ada kuasa menyembuh. Itu pahaman kalau dulu digelar Mu'tazilah. Sekarang orang tak sebut dah Mu'tazilah, orang moden nak sebut liberal. Kan? Liberalisme. Maknanya guna akal sahaja. Ya. Mana ubat ada kuasa penyembuh dengan sendirinya. Gitu. Apa lepas ni? Jadi dia sebut tadi,
Maka hakikat satu sifat yang qadim lagi azali sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradat. Cuma istilah yang disebut berdiri pada zat. Sifat kudrat itu berdiri pada zat Allah SWT. Pakai itu je lah yang diharuskan oleh syarak. Dua perkara saja yang diharuskan oleh syarak, iaitu yang pertama maknanya sifat berdiri pada zat ataupun zat yang bersifat. Itu saja yang dibolehkan kita bercakap tentang zat dan sifat. Yang berdiri pada zat, sifat berdiri pada zat. Jangan cuba itu yang kita buat contoh dalam Qiyamu Ta'ala bin Nafsi itu. Masih berdiri pada garang, kata tuan mikir di garang pun Allah Ta'ala. Dah. Bukan supaya masih berdiri pada garang, bukan supaya manis berdiri pada gula. Itu makhluk. Cuma istilah yang kita sebut sifat berdiri pada zat. Tak bolehlah kabur bertampil gitu gaya masing dengan garang tu, tak boleh. Tak boleh. Itu guna gaya berdiri tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maknanya Allah Ta'ala bersalahan pada sekalian baharu, pada zat, sifat dan pada perbuatan. Kita dah bincang dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Cuma kita sebut berdiri pada zat itu saja. Maknanya dia berbeza dengan salbiah itu. Salbiah itu disebut ibarat saja. Kan? Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah tu ibarat saja. Dia bukan berdiri pada zat. Boleh? Dia hanya ibarat, cerita wujud. Bahasa Arab disebut amrun iktibari. Kalau ngaji di pondok, tu sebut amrun iktibari. Manalah. Ketoyok. Pening mikir. Kan? Mana amru iktibari itu ibarat saja. Hidam baqa' mukhalafah qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Macam contoh, saya beri contoh macam ni. Ayah tua daripada anak. Ayah tua daripada anak kan? Jadi tua tu, sifat tua tu ada tak sifat tua tu? Ada. Macam tunjuk ke mana tua tu? Ayah tua daripada anak. Tua tu mana tua tu? Umur tu angka. Tua tu tua. Ada tak tua tu? Boleh tunjuk tak sifat tua tu? Boleh. Cuma orang bila tua ni tumbuh ubat. Bila tua ni bongkok 3 orang panggil. Tapi tua tu boleh tunjuk tak tua tu? Tak boleh lah. Tua tu tak boleh tunjuk. Tapi tua tu apa? Apa tua tu? Apa fungsi tua tu? Ialah sifat, apa fungsi dia? Ayah tua daripada anak. Tua tu apa fungsi dia? Ayah lama pada anak. Maksudnya ayah tua daripada anak. Tapi tua tu tak boleh tunjuk. Kan? Tua tu sifat lah. Tapi sifat tu ibarat saja. Nak ngabur ke ayah dengan anak. Ayah lebih tua daripada anak. Gitulah sifat salbiah. Sebab tu dia gelar sifat tu adamiyah. Tak ada sifat tu. Kan? Mana cerita wujud saja. Tapi berbeza dengan kudrat. Sifat ma'ani ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, dia sebut berdiri pada zat. Kan? Yang kalau Allah Ta'ala tunjuk pada kita, kalau dibukakan hijab kita, kita nampak Allah beraksi dengan kudratnya. Kita nampak Allah beraksi dengan iradatnya. Kita nampak sama basar, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi anidah kita ukur dengan bangkai. Kita celek-celek dunia, celek-celek alam dah ada dah. Mestilah tukang buat dia tu maha kuasa. Mestilah tukang buat dia tu maha berkehendak. Mestilah tukang buat dia tu maha berilmu. Kita nampak masjid ni, oh lawa masjid ni, cokok, tersergam, elok. Mestilah tukang buat dia tu ada kederat. Betul tak? Takkan tukang buat dia tu tak ada kederat. Mana tukangnya? Tak ada. Masjid ni berdiri sendiri je. Gaya cendawan penghujan tumbuh. Tiba-tiba tumbuh kita aja. Tadi mesti ada tukang buat dia.
Dan tukang buat tu mesti ada. Tukang buat dia mesti dulu daripada masjid. Takkan masjid dulu pada tukang buat. Masjid ada. Tukangnya mana? Tukang duduk dalam perut lagi. Umpamanya. Tukangnya duduk dalam perut lagi. Tak masuk akal. Mestilah tukang buat ada dulu baru masjid ada. Kan? Lepas tu tukang buat dia ada kederat. Kita tanya, Pak Ngok, tolong nyambung rumah kau. Nak nyambung 10 kaki lagi. Kita kata kan? Pak Ngok apa-apa tak mau dah. Apa pencet lah. Kaki pinggang ke apa. Tak daya nak buat rumah. Agak-agak jadi tak rumah. Kita suruh Pak Ngok ni, contohlah Pak Ngok ni. Pak Ngok ni tukang lama. Ya Pak Ngok, tolong nyambung rumah kau 10 kaki lagi. Lepas tu Pak Ngok tu kau tak daya dah, sakit pinggang, tak daya dah. Lama dah bertukar, dah 30 tahun bertukar. Tambah. Tak ada kederat dah kan? Agak-agak jadi tak rumah? Tak jadi. Ada kederat. Tapi tak ambil lalu dah. Contoh, dia driver lori. Berapa tahun? 30 tahun driver lori. Kan? Dah 30 tahun driver lori, 30 tahun megang steering lori. Balik seminggu sekali je. Itu pun balik enjin hidup lagi enjin lori. Balik kejap dia makan. Lepas tu sambung balik bawa lori. Tiba-tiba pencen lah kawan tu. Lepas 30 tahun bawa lori, pencen lah dia. Duduk rumah je. Tiba-tiba anak beri kereta kancing. Ayah ambil lah kereta kancing ni. Senang ayah nak pergi Pekansari. Kan? Tinggal. Ayah kata apa tambah dah bawa kereta. Jemu dah tengok steering. Jadi ayah kata, kalau kau nak pergi Pekansari, kau telefon je awak. Awak jemput ayah di rumah. Ayah tak mau dah bawa kereta. Jadi ayah, kalau ayah tak mau bawa kereta, kereta temu berjalan lah. Buruk dalam garaj gitu aja lah. Tak bergerak lah kereta tu. Kalau tak ada kehendak. Begitulah contohnya. Tak ada kederat, lepas tu tak ada kehendak. Kederat ada boleh lagi tu. Tapi kehendak tak ada, tak bergerak kereta tu. Kan? Gitu. Macam berilmu kalau tak ada ilmu lah tukang masjid ni, nescaya masjid ni agak betul tak ada 6 bulan bocor pula. Kan? Itu mana menunjukkan tukang buat tu mesti ada ilmu. Jadi Allah Ta'ala mestilah ada qudrat, iradat dan ilmu. Automatically kita nampak pada akal kita, melihat pada alam. Kan? Itu guna akal. Sebab itulah kita melihat pada alam ni dengan akal, berfikir pada alam sebagai dalil bahawasanya Allah SWT tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sekurang-kurangnya lah. Adapun ini kita tafsiri, kita menguraikan tentang kudrat. Detail lah tentang sifat kudrat. Adapun dikabur, adapun menyandarkan taksir memberi bekas kepada kudrat, itu majazi akli juga. Sindiran cakap yang dipaham oleh akal juga. Kerana yang memberi bekas pada hakikatnya itu zat yang maha suci, maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Demikianlah telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin. Tetapi pada orang awam berkata kudrat yang memperbuat, atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrat Allah, maka demikian itu haram. Dan kata separuh ulama makruh, selama ia tidak beriktikad kudrat yang memberi bekas dengan sendirinya. Adapun ia beriktikad kudrat yang memberi bekas dengan sendirinya, nescaya jadi kafir. Ni orang tak ngaji lah. Orang tak ngaji, tak belajar. Dia ahli kedai kopi di Malaysia. Ahli kedai kopi di Malaysia tu kedai ngeteh je. So datang masjid ngaji tak mau. Bila dah jadi banjir, contoh di Paya Wahai tu jadi banjir kan. Jadi dia borok sahaja dia di kedai kopi. Ni bukan orang sini, orang tempat lain. Dia borok sahaja dia kedai kopi. Habis banjir, ampuh masjid. Mana pakai hantar masjid kita itu kan, 2014. Siapa yang buat ni? Dia borok kedai kopi. Ni kuasa Allah. Kan? Kuasa Allah. Jadi dia kata gini, bagi orang awam tak mengaji, bahaya cakap gitu. Iaitu apa? Orang awam dia kata kudrat memperbuat, atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrat Tuhan. Ni kuasa Allah buat ni. Siapa yang menjadikan banjir ni? Kuasa Allah. Ya. Yang memperbuat.
Maka demikian itu haram dia kata. Dan kata separuh ulama makruh selama ia tidak beriktikad kudrat memberi bekas dengan sendirinya. Nampak tak? Pandang oleh kamu kudrat Allah SWT. Sedangkan kita belajar kudrat itu berdiri pada zat. Bila kita faham bila yang menjadikan banjir itu memanglah kita sebut kuasa Allah, tapi kita faham zat Allah. Zat Allah yang bersifat maha kuasa yang menjadikan banjir, bukan kudrat semata-mata. Tapi orang awam dia tak belajar, dia kata kudrat semata-mata beri bekas, bukan zat Allah. Nampak? Macam saya ni, cikgu, ustaz ni sedang mengajar. Betul? Ustaz sedang mengajar. Kita faham ustaz yang mengajar. Boleh tak kita kata bukan ustaz mengajar, ilmu ustaz mengajar. Nampak? Bukan ustaz mengajar tu, ilmu dia hak mengajar. Tak betul cakap itu dah. Bila kita, kalau kita faham yang kita faham, ustaz yang bersifat dengan ilmu yang mengajar. Ustaz tu bersifat dengan ilmu, dia mengajar. Betul? Tak boleh kata ilmu ustaz mengajar, tak boleh. Sama lah. Macam tu tadi orang awam bila tak ngaji dia kata kederat Allah SWT yang menjadikan apa? Hujan, yang menjadikan banjir. Sama macam saya cerita itu. Pisau, masa kita mendedek, masa kita motong pisau tu lut dengan sendirinya tanpa kudrat daripada Allah. Nampak? Fahaman Mu'tazilah betul. Maknanya Allah jadikan pisau siap dengan pakej memotong. Jadi masa pisau tu mendedeh, lut pisau tu ada kuasa sendiri. Cuma ulama tak berani mengkafirkan dia. Pasal apa? Dia kata Allah beri kuasa pada pisau. Mana kuasa tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala jadikan pisau siap dengan pakej. Cuma pasir lah. Memang pasir lah, dosa besar. Pasir. Orang kata duduk birai lah. Duduk birai kumpul lah. Tapi kalau dia kata mau tamat pisau saja yang memotong, bukan kudrat dan iradat Allah yang memberi bekas, semata-mata pisau, hukumnya kafir. Kau yang sepinggan nasi ni lah beri kenyang, makan habis sepinggan nasi, sedawa. Oh, kalau tak ada nasi ni, tak ada kederat kau buat kerja. Bulat dalam hati kita, semata-mata nasi yang beri bekas, mengenyangkan, kafir. Padan kita dia tak hanya mau topok, padan sepinggan nasi. Kau tak ada lawan cantik hari ni, tak daya, tak ada kederat. Apa ni buat kerja hari ni. Semata-mata sekeping roti tu yang beri kuasa, beri kederat pada kita. Pupuklah, kan payah jauh sangat. Apa dia? Orang awam dia kata begitu. Itulah bahaya tak ngaji. Kita dah mengaji tahan lah. Kita ada lah. Maknanya kita sebut kudrat Allah. Kita faham zat Allah. Zat yang bersifat kudrat. Macam cikgu kan? Cikgu tadi. Cikgu yang mengajar. Bukan ilmu cikgu yang mengajar. Cikgu yang mengajar. Cikgu yang bersifat ilmu. Tapi orang tak faham dia kata ilmu cikgu yang mengajar. Tak betul cakap itu. Orang gila begitu. Ilmu semata yang mengajar. Tak? Kita nampaklah cikgu tu bersifat dengan ilmu. Sama macam Allah. Allah bersifat yang maha kuasa yang menjadikan banjir. Kan? Yang menjadikan banjir. Tapi orang tak belajar dia kata kederat sahaja. Selama mana dia kata? Tidak mengiktifat semata-mata kudrat. Jadi kalau dia mengiktifat semata-mata kudrat yang beri bekas jadikan banjir, hukumnya kafir. Ini kalau hukum pukul rata ni berat ni. Berat kalau hukum pukul rata ni. Tapi kita ambil gitulah. Mungkin tak mengaji, dia jahil. Kalau jadi dia tak belajar, dia jahil. Menyebabkan iktifat dia gitu. Nampak? Gitu. Maka sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrat, mempunyai kebesaran dan pemerintahan yang meliputi dan segala makhluk di dalam genggamannya, yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya dan yang tiada dapat dikirakan. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia, kerana perintahnya meliputi
dan sekalian makhluk dalam genggamannya. Sekalipun pada pandangan dan pada zahir manusia melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Mana pada pandangan kita makhluk yang mengerjakan, tapi hakikatnya tu Tuhan. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Itu pun kita boleh itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan dan atau mentiadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhul saja. Jua, iaitu jalan pada menjayakan. Misalnya seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan, bahkan yang sebenarnya memutuskan itu ialah Tuhan. Atau dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti kolam, maka berjalanlah kolam itu pada menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia dalam perkara ini berbagai-bagai fikiran dan pahaman. Seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad atau kepercayaan. Dan sekurang-kurang 3 hak besarnya lah. Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah ataupun Mu'tazilah, itu hak besarnya. Hak ada banyak lagi. Kan dia punya cabang-cabang pahaman tu. Yang Nabi sebut umat itu berpecah pada 73 puak. Satu saja yang selamat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak ngaji, gelenceh lah. Itu dia cerita je. Kalau tak, bila tak belajar, muh gelenceh. Kita tak ngapa gelenceh lagi, tapi muh gelenceh. Sebab tu kena belajar. Jadi manusia ni hanya ada usaha dan ikhtiar saja. Dia kabut pen tadi. Dia kabur macam apa tadi? Macam pen umpama kolam kan. Kolam, kita ambil kolam tu. Menulis kan? Kita menulis di whiteboard. Jadi sebenarnya siapa yang menulis? Pen ke saya yang menulis? Ni saya menulis ni. Pen ke saya yang menulis? Penulis lah. Ni yang mengeluarkan dakwat pen. Yang mengeluarkan dakwat pen. Nampak macam usaha makhluk lah, tapi makhluk ni hanya ada usaha dan ikhtiar saja. Yang memberi bekas adalah Allah SWT. Jadi nampak macam pen yang menulis, tapi penulis hakiki adalah saya tulis, bukan pen yang menulis. Jadi penulis hakiki pada alam, pencipta hakiki, pentadbir yang hakiki adalah Allah SWT. Itu hakikat. Bukan hakikat, itu sebenar, memang sebenar lah. Itu yang tahqiqnya. Makhluk ni tak ada usaha, makhluk ni tak ada apa-apa. Hanya ada usaha dan ikhtiar. Dan usaha dan ikhtiar tu pun tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah kudrat dan iradat Allah SWT. Betul orang ngaji kita hikam, dia panggil ada satu kalam yang kita hikam. Dia kata, usaha olehmu, tiada usahamu. Kalam ni, usaha olehmu, tiada usahamu. Dan ambil daripada kita hikam. Usaha olehmu, usaha awak, usaha, tapi bukan usaha awak. Apa? Daripada kudrat dan iradat Allah SWT. Itu yang tahqiq, yang sebenar. Gitu kan? Nanti kita sama pula, iaitu apa? 3 pahaman. Yang pertama disebut pahaman Qadariyah, yang kedua Jabariyah, yang ketiga yang betulnya iaitu kitalah ahli sunnah wal jamaah. Di mana duduknya ahli sunnah wal jamaah? Di antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ni nak guna pahamnya serah bulat-bulat usaha makhluk beri bekas. Mana makhluknya hanya ada usaha saja, tak ada lalu tawakal pada Allah. Tu Qadariyah. Jabariyah ni serah bulat-bulat semata-mata pada Allah, tak ada lalu ikhtiar. Macam lalang tiup angin. Bila tiup kanan, lalang tu condong ke kanan. Bila angin tiup ke kiri, lalang tu condong ke kiri. Tak melawan lalu.
Ya, itu dipanggil Jabariyah. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Qadariyah, Jabariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Barat. Bahasa Arab dia panggil wujudiyah. Sifat yang wujudiyah. Menafikan. Tujuan. Ialah pada makhluk ada kederat. Contoh pada makhluk lah, pada akal kan. Pada makhluk sifat ma'ani ada pada makhluk. Pada makhluk ada. Yang ni apa? Kederat. Makhluk ada kuasa mengangkat kan. Kemudian makhluk ada kehendak. Betul? Makhluk ada ilmu. Kita manusia ada ilmu. Makhluk hidup, kita menghidup. Kita hidup kan. Makhluk ni melihat. Makhluk mendengar. Makhluk boleh berkata-kata. Betul? Itu dia panggil ma'ani. Tetapi Allah Ta'ala sifat itu, ma'ani itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan dengan yang baru. Kudrat dia bersalahan dengan yang baru. Iradatnya bersalahan dengan yang baru. Ilmunya bersalahan dengan yang baru. Hayatnya bersalahan dengan yang baru. Sama' basar kalamnya bersalahan dengan yang baru. Mukhalafah lakulah. Tapi kalau kita fikir pada akal, makhluk ada juga melihat. Tapi makhluk melihat dengan biji mata. Makhluk mendengar dengan telinga. Makhluk hidup dengan roh. Makhluk kudrat mengangkat dengan tangan. Makhluk iradat kan, berkehendak. Makhluk berilmu kena belajar dulu. Dah belajar lupa pula. Dah belajar lupa pula. Allah Ta'ala tak maha berilmu, maha berkuasa, maha berkehendak, maha berilmu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Yelah, rangkul lah. Dia bukan bersusun gitu. Bersusun itu pada hukum akal je. Sebenarnya pada zat Allah bukan bertampai gitu, sesa gitu. Kan? Kudrat iradat bertampai sesa. Gaya mana panggil? Gaya mutan tu, bawa mutan tu. Jangan tuan-tuan bayang gitu pula. Macam kita nak makan mutan kan. Cucu kita khabar, Aki tolong ambil mutan. Kita cantai bahagian dia panggil. Sejambok tu benda panggil. Bukan sejambok benda panggil. Setangkai kan? Setangkai. Jadi dalam satu tangkai tu banyaklah buah mutan. Jangan kabur sifat Allah gaya buah mutan. Ada. Sebenarnya pada zat dia lah. Mukhalafah, berdiri pada zat lagi. Cuma sifat Allah Ta'ala tu tidak esa. Zatnya esa, tunggal. Sifatnya tu esa pada satu sifat. Nampak? Wahdaniyah tu esa saja. Ilmunya esa saja. Iradatnya esa saja. Kalamnya esa saja. Samaknya esa saja. Basarnya esa saja. Sifat bukan esa, sifat banyak. Yang kita belajar ni sekurang-kurang 20 sifat untuk mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zat Allah Taala esa je, jangan kata zat Allah banyak pula. Boleh dah. Bukan gaya buah mutan gitu. Bercabang-cabang gitu. Bukan. Ini pada hukum akal saja. Kita buat berteminda tu pada hukum akal je. Dah boleh dah. Itu bezalah. Kita belajar ilmu tauhid ni dia panggil dengan dia panggil hukum akal ataupun dia panggil iman ilmu dia panggil. Tapi bila kita beramal, kita sampai dia panggil iman a'yan. Dia panggil apa ni? Dia panggil secara zuk wujdan. Itu lain. Itu memang ada dalam hati kita. Secara zuk wujdannya kita yakin yang buatnya zat Allah Ta'ala, wahdaniyah, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Cuma kita belajar ni dari sudut hukum akal.
Kan begitu kan. Hukum akal memanglah gitu. Dia silibuskan benda tu. Tapi pada panggil zuk kita, pada apa dia panggil? Zihir kita. Asa sajalah semua. Gitu kan. Tu kena bezalah. Wallahu a'lam. Itu yang kita naknya bila daripada ilmu ni kita beramal dan mentahqiqkan lagi. Sebab tu kena bertasawuf. Bertasawuf ni memurnikan akidah. Kita belajar ni memang perlu otak sikit lah. Upakai. Tapi bila kita beramal, iman tu masuk ke dalam hati kita, bersebati dalam hati kita, jadi dia tak benda lah. Dia panggil mesra dalam jiwa kita kan. Maknanya hanya Allah SWT sahaja. Kita ni hakikatnya mana yang beri berkat Allah Ta'ala sahaja. Kita ni hanya usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar kita pun tidak memberi berkat. Yang beri berkat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu tapi tak nyontok lagi. Nampak lagi usaha kita. Tapi orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, dia nampak semua daripada Allah sahaja. Diri dia tak ada fana, binasa. Nampak? Gitu. Itu kena upgrade lah peringkat-peringkat iman. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.